Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dah 25 hari kita puasa. Tinggal lagi 5 hari sebelum Syawal tiba. InsyaAllah saya sambung lagi hati-hati menjaga hati dengan perkara-perkara yang mengeraskan hati. Okey, sebelum kita mulakan sebelum kita teruskan, kita mulakan dengan umur kitab Fatihah sambil kita niat semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat bermanfaat kepada kita semua dan semoga kita dapat amalkannya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, sambung lagi perkara-perkara yang mengeraskan hati. Okey, hari ini saya dah sharekan kita banyak bercakap, banyak bergaul. Okey, hari ini saya sambung lagi perkara mengeraskan hati yang nombor 3, iaitu banyak makan. Banyak makan. Makan ni satu benda yang Allah Akbar, favourite saya kat ni sebenarnya. Ni saya tulis, saya sendiri ada nak kongsi ni adalah nasihat untuk diri saya sendiri sebenarnya. Saya sendiri bab ni saya memang agak kurang berjaya lagi untuk atasi persoalan dengan banyak makan ni. Kita tengok balik benda je ni. Dalam kemajuan zaman sekarang ni kan, kalau kita tengok kita sebenarnya paling senang terdedah dengan benda-benda yang lazat. Hidangan, kalau tengok, kalau tak masak pun, kalau tak pandai masak pun, banyak restoran-restoran kat luar tu, kedai-kedai makan kat luar tu. Kalau malas nak keluar pun, sekarang ni apa lagi? Ada banyak servis. Servis Grab Food lah, Food Panda lah, macam-macam lah. Kita call sampai rumah. Itulah, kalau tak waspada, kita akan terpengaruh dengan nafsu yang menggoda kita ni untuk mencuba pelbagai menu, pelbagai hidangan kat luar tu. Tambah-tambah ketika Ramadan ni kan, bila saja ke pasar Ramadan, kalau kita tak kawal minta jiwa kita tu kan, yang bagai nafsu kita tu, ia akan buat kita untuk membeli pelbagai makanan. Sedar tak sedar, balik plastik kiri kanan macam-macam kita balik makan. Banyak kita terbeli kan. Walaupun kita ketika ni dalam cabaran menghadapi bencana penyakit pandemik ni kan, walaupun ada negeri yang pasar Ramadan tak ada yang ada pasar Ramadan ada ni, walaupun ada pergi pasar Ramadan tak pergi, tapi kita still tergoda dengan perkhidmatan delivery ke rumah. Kalau kat grup WhatsApp kejiranan pun, kat Facebook, ada saja iklan yang akan menggoda kita ni. Macam saya sendiri terjoin grup ni, tak salah, tapi saya lah yang tak dapat tahan. Nasi kandak Hunters. Saya orang Penang memang favourite nasi kandak kan. Memang tak tengok lah kat wall tu. Bila keluar nasi kandaknya, lepas share je, mula tergoda tu. So, ini yang kita kena berhati-hati tau. Kerana benda ni boleh menyebabkan hati dan badan kita menjadi penat kerana sibuk mencari pembelanjaan untuk tujuan menyediakan makanan yang kita tergoda tu. Kita nak untuk dapatkannya demi melayan ragam selera kita. Dalam sebenarnya kita melayan keseronokan bila dapat makan yang sedap-sedap ni, tanpa kita sedar sebenarnya kita akan merasa sakitnya kalau kita makan berlebihan. Banyak makan membuat kita banyak minum. Malah ada yang terlalu banyak makan sehingga kan sampai susah nak bernafas. Bila benda ni berlaku, dia mengah kan, makan banyak jadi mengah. Itu yang bila ini berlaku kan, akan ada banyak perkara buruk yang akan datang kemudiannya. Contoh saya sendirilah. Sebelum Ramadan ni pun saya dah tahun lepas pun masuk hospital. Sebelum Ramadan tahun ni pun dah masuk hospital sebab masalah pernafasan akibat daripada angin dalam perut, gastrik, terlalu banyak makan apa semua. Benda tu semua tak jaga makanan, tak jaga makan, itu yang jadi perkara buruk yang berlaku ni. Jom kita tengok bila ni kita kena hati-hati sebab bila makan ni tak jaga ni, banyak perkara buruk yang kita tak tahu dia akan datang. Lah tu lagi mulalah kita kata semalas untuk buat apa-apa saja pun. Sebab bila perut ni dah jadi kenyang, kita jadi malas lah. Apatah lagi nak beribadah, nak berzikir pun, yang benda berzikir sikit betul pun dah terasa berat dah sebab terlalu kenyang. Dia akan menjadikan kita melambat-lambatkan solat, kerana kita terasa penat sebab perut terlalu kenyang. Kalau ibadah pun kita akan terdorong mengurangkan perkara-perkara sunat. Kalau setakat solat-solat sunat,
Sebulan selepas fardu tu, Allahu Akbar. Memang tak apalah. Kadang even bagi sembahyang Jumaat seminggu sekali pun bila sama masjid, bila ada azan tu, bila orang solat sunat kita duduk je tengok je kan. Sebab kita dah kena kenyang sebelum sembahyang tu dah makan dah. Sebab tu kalau kita selalu diingatkan oleh mak bapak kita, terutama kita kalau Ramadan tu, janganlah jadi ulat sawar. Bila dah kenyang makan tu akan jadi malas nak buat apa saja. Macam orang utara, orang Penang kata kan, jangan duk jadi balok liat. Sebab kita malas lah, jadi seorang terlampau malas. Saya ada terbaca bagaimana Luqman Al-Hakim dia pernah berkata pada anak dia, "Wahai anakku, jika perutmu penuh, maka fikiranmu akan tidur. Hikmah jadi tertutup dan anggota tubuh akan lemah di bawah ibadah." Maksudnya bila dia kalau perut dia terlalu penuh, memang fikiran dia jadi malas, jadi tidur. Hikmah jadi tutup sebab apa? Sebab anggota dia lemah untuk beribadah. Seorang ahli hikmah juga berkata, siapa saja yang banyak makannya, pasti banyak minumnya. Siapa yang banyak minumnya, pasti banyak tidurnya. Siapa yang banyak tidurnya, pasti banyak dagingnya. Dagingnya apa? Gemuklah, berlemak. So, siapa saja yang banyak dagingnya, pasti keras hatinya. Dan siapa saja yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam kubangan dosa. Allahu Akbar. Nampak tak macam mana dia relate? Daripada banyak makan, jadi banyak minum, baik tidur, banyak dagingnya, gemuk-gemuk sana sini, banyak lemaknya. Bila banyak lemaknya, hati jadi keras. Bila hati jadi keras, apa jadi? Dosa pun akan jadi banyak. Terdapat juga ahli hikmah yang lain menyatakan, siapa yang banyak kenyang di dunia, maka ia akan banyak lapar di akhirat. Allahu Akbar. Yang ni memang zastul lah kan. Bila kata-kata ni memang deep sangat. Banyak kenyang di dunia, maka ia akan banyak lapar di akhirat. Allahu Akbar. Minta tak dijauhkanlah. Allah SWT mengingatkan kita bagaimana makanan berlebihan ni walaupun dengan makan minum yang halal, kita kena jaga-jaga. Sebab kalau tengok dalam surah Al-A'raf dalam ayat 31, firman Allah bermaksud, makan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan. Sebab saya contoh, saya ada pernah tanya tok saudara saya lah. Masa tu umur dia dah kat 90-an. Tengok steady je, jalan pokey lagi duduk. Saya tanya dia, "Tok, apa rahsia ni kan boleh nampak keadaan masih okey lagi, boleh jalan, boleh makan, minum?" Dia kata je ni, ada pesan satu je. Saya sampai sekarang saya ingat pesan dia. Makan ke minum tu jangan lebih, jangan kurang. Maksud dia makan tapi dia kata jangan kurang, jangan terlebih. Yang terlebih tu yang bahaya dia kata. Kalau berlebih itu yang semua sakit si sakit. So kita kena hati-hatilah. Sebenarnya Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis mengingatkan bahawa hati anak Adam terbentuk mengikut makan dan minum. Jadi kita ingatlah. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kamu matikan hati dengan banyak makan. Berlebihan makan dan minum walaupun yang halal, kerana hati itu ibarat tumbuh-tumbuhan. Ia akan mati jika terlalu banyak diserami air. Dalam maksudnya itu, walaupun benda itu halal, janganlah kita berlebihan makan dan minum, kerana hati itu ibarat tumbuh-tumbuhan. Dia akan mati jika terlalu banyak disirami air. Itulah macam itu tumbuhan setengah pokok, kalau terlalu banyak siram air, akar dia akan lemas, mati dia. So kita kena hati-hatilah dalam menjaga hati kita ni. Sesungguhnya banyak makan itu juga akan menghilangkan kemanisan beribadah. Dapat dilihat melalui apa yang diperkatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia kata apa? Sejak aku menganut Islam ni, belum pernah perut aku kenyang dengan makanan, kerana aku ingin benar mendapat kemanisan dan kepuasan dalam beribadah. Juga belum pernah aku kenyang dengan minuman, kerana aku sangat rindukan Allah. Kita tengok sini, banyak makan tu juga boleh sebabkan hati kita ni mudah terdorong dengan maksiat. Sebab tu dia kata apa? Kalau macam apa yang saya berkata tadi kan, dia sejak masuk Islam ni, maknanya dia banyak beribadah sampai dia tak terasa pun yang belum pernah dia rasa perut dia kenyang dengan makanan. Dia rindukan Allah, belum rasa pernah kenyang dengan minuman. So kita kena hati-hati, sebab hati kita ni kalau dengan banyak makan akan terdorong dengan maksiat. Seorang yang sentiasa kenyang akan sentiasa lupa daratan. Ni kalau bila perut terlalu kenyang, maka segala anggota dalam menjadi lapar dan teringin kepada suatu tambah batas dan banyaklah perkara yang ditutupnya. Ini kena hati-hati. Bila perut kita kenyang tetapi anggota lain menjadi lapar,
Sebab dan dia menjadikan kita nak melakukan sesuatu tanpa batas dan banyak perkara yang dituntutnya. Benda lain lah. Kaki, tangan kita nak tidur apa semua, kaki kita nak buat tu, tangan nak banyak benda yang dia nak pula jadi ni kan. So kita tengok seseorang tu akan jadi lemah akal. Dia terhalang menjadi bijak kalau terlalu banyak sangat makan. Saya ada baca pada ada apa disebut Imam Al-Darqutni ya, iaitu bila engkau ingin sesuatu dari keperluan dunia dan akhirat, maka janganlah engkau makan dahulu sehingga yang engkau ingin tu tercapai atau berhasil. Kerana makanan itu, bila makan itu, dia akan berubah fikiran menjadi lemah. Kita kena faham tu tak boleh cakap ya. Kalau kita dengar sesuatu tu, tak kira lah dia keperluan dunia atau akhirat, janganlah kita makan dulu sehingga perkara yang kita nak tu tercapai atau terhasil. Kerana bagi dia kata, kalau dengan makan tu, dia boleh berubah fikiran kita menjadi lemah. Selain tu kita tengok selain dia buatkan kita jadi berat untuk beribadah, banyak makan juga akan bawa kepada kemudaratan kesihatan. Malah ada cendekiawan pernah berkata, perut itu umpama kuali yang berada di bawah hati. Bila ia mendidih, asapnya akan terkena pada hati. Jika banyak asap, ia akan kotor dan menjadi hitam. Bayangkanlah kalau kuali tu, kalau bila kena asap kan, lama-lama masak-masak dia jadi kotor, dia jadi hitam kan. Itulah dia kata, perut tu umpama kuali di bawah hati. Maknanya kalau perut kita terlalu banyak ni, dia akan jadi inilah, akan asapkan kita punya hati kan, jadi ni. Hati kita menjadi kotor dan menjadi hitam. Dan kalau kita kena tengok macam contoh sebenarnya kalau dari saintifik pun, bahan kimia daripada makanan itu boleh hasilkan toksin yang akan binasakan hati dan jantung. Itu kena jaga-jaga. Tak semua makanan yang satu kita kena makanan sihat. Contoh macam masalah kegemukan, boleh terjadi sebab kalau kita salah tak jaga makan. Kita terdedah berbagai penyakit, kencing manis lah, darah tinggi lah, dan juga masalah jantung kan. Ini semua sebab daripada pemakanan kita lah. Orang yang banyak makan ni juga sentiasa akan buang air kecil atau buang air besar, ataupun sentiasa buang angin lah senang cerita. Dan ini menyebabkan wuduknya tak dapat kekal. Ini merugikan kepada orang sentiasa. Kita sesungguhnya orang dalam wuduk tu diampuni dosa oleh Allah SWT. Malah kalau dia kurang tahan dia kalau selalu tak tahan wuduk dia kan, jadi kuranglah tahan itikaf dia. Tak dapat tahan lama dalam masjid. Dia akan rasa keperluan untuk mencari makan, atau dia terbatal wuduk kerana hendak buang air kecil atau buang air besar. Jadi ketahuilah bahawa orang yang banyak makan ni juga akan membuatkannya tak tahan berpuasa. Contohnya Ramadan ni kan. Sebab tu tak ramai yang dapat amalkan puasa sunat Isnin atau Khamis sebab kita dah terbiasa dengan makan kan. Ramadan sebab di fardu kita puasa. Tapi sunat-sunat lain kan tak dapat kita nak amalkan. Sesungguhnya orang yang menguasai rasa laparnya akan memiliki akhlak yang baik. Dan maksiat itu akan menjauhkan diri dari orang yang lapar dan mendekati orang yang kenyang. Kita kena ingat sesungguhnya maksiat itu akan menjauhkan diri dari orang yang lapar dan mendekati kepada orang yang kenyang. Itu kita kena hati-hati. Sebab tu kita kena hati-hati menjaga hati. Sebab tanpa kita sedar, dengan makan itu, macam mana dia boleh menjauhkan kita daripada Allah, instead of kita nak mendekat diri dengan Allah. InsyaAllah. Jadi saya sambung lagi. Hati-hati menjaga hatinya dengan perkara-perkara mengeraskan hati seterusnya. Semoga, terima kasih semua yang bersama ni. Semoga kalian semua sentiasa dilindungi Allah, supaya dapat dipertemukan dalam itu kadarnya, dikurniakan kesihatan terbaik, dipermudahkan menjadi orang mukmin, menjadi orang bertakwa, sentiasa buat baik dan sentiasa bersyukur, menjadi seorang sifat-sifat lain, hayyin, qarib, sahal, dikurniakan taufik dahiyanya, dikurniakan kebahagiaan dan ketenangan dunia dan akhirat. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.